Baik. InsyaAllah kita mulakan bila subuh pada pagi ini dengan kita sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashab izam sya'ullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadil mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ba'da'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum jannatin ardu as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Maksudnya, hendaklah bersegera oleh kamu menuju kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang dijanjikan, yang luasnya di antara langit dengan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menginfakkan harta mereka sama ada ketika senang ataupun ketika susah, dan mereka itu menahan akan kemarahan mereka, dan mereka itu memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah Ta'ala kebajikan, nescaya diberikan kefahaman di dalam bidang agama. Yang hormati, silakan Tuan Imam, seluruhnya Tuan Bilal, pengerusi surau, jawatankuasa surau, sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah kita dapat bersama pada pagi ini, subuh pada pagi ini. Baik, untuk kebiasaan dia, kita akan baca satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang saya nak kongsikan pada pagi ini, satu hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab memberi kemaafan dan membaikkan tindakan orang jahil. Bab memberikan kemaafan dan membaikkan tindakan orang jahil. Yang ni, hadis ni terima daripada Aisyah. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha.
annaha qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmin uhud? Qala laqad laqitu min qaumik wa kana ashaddu ma laqituhu minhum yawmal aqabah is aradtu nafsi ala ibni abdin yali labni abdi kulal, ala ibni abdin yali labni abdin kulal falam jibni ila ma aratu fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi falam astafiq illa wa ana biqarni sa'alib wa rafa'tu ra'si wa iza ana bisahabatin qad azallatni wa nazartu fa iza hiya fiha Jibril alaihi salatu wassalam fanadani faqala inna Allah ta'ala qad sami'a qala qaumika laka wa ma raddu alayka wa qad ba'asa ilayka malaka al-jibal wa qad ba'asa ilayka malaka al-jibal lita'murahu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibal assalamu alayya summa qala ya Muhammad inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka wa ana malikul jibal wa qad ba'asani rabbi ilaika lita'murani bi amrika fama syi'ta in syi'ta atbaqtu alaihim al-akhsabaini wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal arju ay yakhruja Allah min aslabihim man ya'budullah wahdah la yusyriku bihi syai'a, muttafaqun alaih. Hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, di mana hadis ini terima daripada Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat lin nabi, bahawa sesungguhnya Aisyah satu hari berkata kepada Nabi, qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ata alayka yawmun kana ashadda min yawmil uhud? Dia kata. Jadi Aisyah tanya pada Nabi, pernahkah engkau menghadapi satu hari yang lebih dahsyat penderitaannya daripada hari peperangan Uhud? Dia kata. Aisyah tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, pernahkah engkau menghadapi satu hari yang lebih dahsyat penderitaannya daripada hari peperangan Uhud? Apa jawapan Nabi? Qala laqad laqitu min qaumiki wa kana ashaddu ma laqituhu minhum yaumal aqabah. Yaumal aqabah. Dia kata. Baginda menjawab, sesungguhnya aku pernah menghadapinya daripada kaummu, mana kaum Quraisy lah. Dan suatu yang paling dahsyat yang pernah aku hadapi di kalangan mereka ialah hari Aqabah. Hari Aqabah, mana perjanjian Aqabah lah. Baik itu Ridwan, kan? Itulah Nabi ketika pergi berhijrah. Sebelum berhijrah ada perjanjian Aqabah, perjanjian antara Nabi dengan golongan-golongan Ansar daripada Madinah lah. Di mana mereka berjanji untuk mempertahankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Gitu. Walaupun apa yang terjadi pada Nabi, mereka akan bantu Nabi. Macam itulah. Dan suatu yang paling dahsyat yang pernah aku hadapi di kalangan mereka ialah hari Aqabah. Ketika aku menawarkan, mana memperkenalkan diriku kepada Abdul Yalay bin Abdul Kilal untuk mendapatkan bantuan bagi menyebarkan Islam, menyebarkan agama. Tetapi tidak dilayanlah. Tidak layan. Aqabah ini satu tempat di Taif, di Mekah. Kan Nabi pernah berdakwah ke Taif. Kan?
Dan Aqabah ni lah satu tempat yang mana Nabi pernah buat perjanjian, ikat setia lah dengan orang-orang Ansar sebelum Nabi pergi berhijrah. Ada lebih kurang dalam dia ada Bai'atul Nisa, ada Bai'atul Aqab, Bai'atul Ridwan. Lebih kurang dalam 73 orang lelaki daripada Ansar, daripada Mekah, daripada Madinah datang ke Mekah, menunaikan haji pada tahun itu. Dan Nabi sempat berdakwah kepada mereka dan mereka menerima dakwah Nabi dan akhirnya mereka masuk Islam, berbai'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan Aqabah. Dan Aqabah ni satu tempat ke arah Taif daripada Mekah. Di mana Nabi telah pun dihina. Ketika Nabi berdakwah ke Taif, Nabi dihina lah, dibaling dengan batu, sampailah berdarah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antara orang yang dijumpa ketika berdakwah ke Taif itu namanya Yalil bin Abdul Kulal. Nama lelaki itulah. Yalil ibni Abdul Kulal. Ni macam pemimpin masyarakat kat situ. Ketua kabilah di Taif tadilah. Jadi Nabi minta bantuan daripada ketua dia untuk berdakwah. Mana bagi laluan lah. Tapi tidak mendapat laluan. Tidak mendapat laluan. Malahan hamba-hamba orang-orang Quraisy yang berada di Taif masa itu, mereka membaling Nabi dengan batu pula, sehinggalah berdarah kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Itu antara kata fenomena ataupun cabaran-cabaran yang dilalui oleh Nabi SAW dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Betul. Baik. Jadi Nabi minta kepada Yalil bin Abdul Kilal untuk menyebarkan Islam, macam ketua kabilah, tapi tidak dilayan. Lalu aku pun beredar dengan wajahku yang muram, kata Nabi. Falam yujibni ila ma'aratu pantalaqtu wa ana mahmum ala wajhi. Maka tidak diterima di atas apa yang aku kendak, maka aku berpaling, beredarlah. Berpaling padahal aku dalam keadaan mahmum. Mahmum ni duka cita lah, kita sedih. Ala wajhi, ke atas muka aku, muka sedih lah tengok. Sayang masa itulah. Tapi tak ada, yang ada seorang sahabat, saya tak ingat nama sahabat tu, bersama dengan Nabi. Baik, kemudian falam astafiq illa wa ana biqarnis sagalib, dia kata. Kemudian Nabi kata, keadaan ini tidak aku sedari melainkan setelah aku berada di qarnis sa'alib. Dalam keadaan dia duka cita tadi, beredar daripada Taif, maka Nabi pun sampai satu tempat bernama qarnis sa'alib. Sa'alib lah, yang tak jauh daripada Taif tadi. Kemudian aku pun mengangkat kepala, tiba-tiba ternampak awan menaungi akan diriku, kata Nabi. Nabi kata, falam astafiq illa wa ana biqanis sa'alih farafa'tu ra'si wa iza ana bisahabatin qad azallatni. Maka aku angkat akan kepala aku, tiba-tiba aku nampak awan menaungi akan diriku, qad azallani. Fa nazartu fa iza hiya Jibril alaihi salatu wassalam. Maka aku melihat ke langit pada awan tadi, tiba-tiba aku ternampak kelibat Jibril, malaikat Jibril alaihi salam. Panadani, lalu Jibril tadi menyeru akan aku, dia kata, menyeru atau manggil akulah, dan berkata apa kata Jibril? Dia kata, inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu alaika wa qad ba'asa ilaika malakal jibal litakmurhu bima syi'ta fihim. Dia kata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar, sesungguhnya Allah Taala telah mendengar apa yang dikatakan kepadamu oleh kaummu.
dan jawapan mereka terhadapmu. Mana kaum dia mempelekehkan Nabi lah. Mempelekeh Nabi kaum Taif kan, menghina Nabi dululah. Tapi sekarang ni Taif pun dah Islam dah. Taif pun dah cantik Islam kan, gitu. Tapi dulu tu lah pangai dia. Pangai atuk-atuk dulu lah. Atuk-atuk dulu, wawan dulu lah. Tapi sekarang ni anak-anak buah dia okey dah, bagus. Islam. Betul tak tuan? Jadi sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar apa yang dikatakan kepadamu oleh kaummu dan jawapan mereka terhadap dirimu. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengutus kepadamu malaikat penjaga gunung yang boleh engkau perintahkan apa sahaja yang engkau kehendaki. Masya Allah. Waqad ba'asa ilaika malakal jibal. Sungguh Allah Ta'ala telah mengutuskan pada engkau tu malaikat gunung. Litakmuruhu bima syi'ta bihim. Untuk dia nak lakukan apa yang kau perintah. Kau nak perintah apa? Boleh aja. Kan, anytime, on call lah. Kata malaikat Jibril tadi lah. Kata malaikat Jibril, Allah Ta'ala telah mengutuskan pada kamu ya Rasulullah, ya Muhammad, malaikat jibal, malaikat gunung. Betul lah malaikat gunung dia hebat. Malaikat, nama je dah malaikat. Dan tepi itu malaikat gunung pula. Bukan sembarangan malaikat. Malaikat gunung tentulah hebat macam gunung. Baik, seterusnya. Panada ni malaikat jibal. Kemudian tiba-tiba malaikat gunung pun berkata, wahai Muhammad, dia kata. Lalu malaikat gunung menyeru seraya beri salam kepadaku, kemudian berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mendengar apa yang dikatakan oleh kaummu terhadap dirimu, dan aku adalah malaikat penjaga gunung. Dia kata, aku malaikat penjaga gunung. Panada yang malaikat jibal fasallama alayya summa qala ya Muhammad inna Allah Ta'ala qad sami'a qawla qaumika laka wa ana malaikat jibal. Ya Muhammad, semuanya Allah Ta'ala telah mendengar perkataan kaum engkau terhadap diri engkau, mana menghina Nabi lah. Dan aku adalah malaikat yang menjaga gunung. Waqad ba'asi rabbi ilaika, dan tunggu diutuskan kepadaku oleh Allah Ta'ala supaya membantu kau. Dan sedia menerima arahan lah. Sedia menerima arahan daripada Nabi SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW, kemudian jika engkau mahu, aku boleh menimpakan 2 gunung yang besar ke atas mereka, kata malaikat. Mereka kata, kalau kami tunggu arahan daripada kau ya Muhammad, kalau kau nak aku angkat gunung supaya dihimpapkan kepada kaum Taif ini, boleh aja, tak ada masalah, anytime je kan, itu. Lalu Nabi Muhammad SAW pun bersabda, apa jawapan daripada Nabi bila dia minta macam tu? Qala Nabi SAW, bal arju ay yakhrujallah min aslabihim man ya'budullah wahdah la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku berharap Allah Ta'ala mengeluarkan daripada tulang-tulang sulbi mereka, itulah orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak melakukan syirik dengannya walaupun sesuatu pun. Nampak? Itu ya harapan Nabi ya. Nabi, mana Nabi pun fikir panjang lah. Kalau Nabi tak fikir panjang, Nabi kan cerdik. Antara sifat Nabi ni cerdik, fatonah. Ada 4 sifat yang wajib pada Nabi, pada Rasul. Pertama, sidik, berkata benar. Yang kedua, tabligh, menyampaikan. Yang ketiga, amanah. Dan yang keempat, fatonah, cerdik kan. Jadi mana Nabi ni kena cerdik. Dia kena panjang akal dia. Kalau Nabi akal dia pendek, sudah tentu hancur je lah. Payah nak kan. Dan dia melawan, tak nak dengar cakap orang. Aku ni Nabi, aku ni Rasul, tapi tak nak dengar. Nampak? Tapi Nabi tidak melakukan begitu.
Tapi tak arahkan pun. Kalau nak arahkan boleh je. Nabi arahkan malaikat gunung tadi menghancurkan kaum Taif. Tapi Nabi kata, bal arju ayyahudullah min aslabihim man ya'budullah wahdah la yusyriku bihi syai'an. Bahkan aku berharap bahawa mengeluarkan oleh Allah Ta'ala daripada tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala wahdah, yang esa, dan tidak melakukan syirik kepadanya sesuatu pun tuan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Keterangan hadis ini, Uhud adalah sebuah bukit pangfiran Madinah. Di kaki bukit inilah berlakunya peperangan yang dikenali sebagai peperangan Uhud, iaitulah pada tahun ketiga Hijrah. Dalam peperangan inilah syahidnya bapa saudara Rasulullah SAW, iaitulah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib ni bapa saudara Nabi, kan? Abdul Muttalib ni dia mempunyai, ada orang yang menyatakan ada 10 adik-beradik. 10 adik-beradik. Maknanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Okey, Abdul Muttalib ni ialah datuk dia. Dan anak Abdul Muttalib ni dia ada 10. Yang last sekali bernama Abdullah. Dan Abdul Muttalib inilah tuan, orang yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam mimpi supaya menggali telaga Zamzam. Yang mana telaga Zamzam itu telah pun ditimbus oleh Bani Jurhum, satu kabilah Bani Jurhum yang memerintah negeri Mekah sebelum itulah. Dalam satu peperangan, Bani Jurhum ni kalah dalam perangan. Jadi mereka terpaksa bunuh ke Yaman. Kerana mereka ni berasal dari Yaman, Bani Jurhum tadi. Dan ketika mereka mundur, mereka telah menimbus telaga Zamzam. Dan dimasukkan dalam telaga itu antaranya patung kijang, satu patung kijang, kemudian pedang-pedang yang berdarah, kan? Hasil daripada macam harta karun lah mereka tinggalkan kat situ. Gitu. Dan Abdul Muttalib telah bermimpi beberapa kali, kan, minta supaya digali akan telaga Zamzam. Dan telaga Zamzam itu terletak di antara dua kaki berhala, dua kaki patung berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Macam tu. Bila dia menggali tadi, kan, dia dapat alamat dan tanda bahawa telaga Zamzam kat situ, maka dia menggalilah. Bila dia menggali, orang-orang kafir Quraisy marah. Dia kata, kenapa kau gali kat sini? Kan? Aku telah mendapat perintah supaya menggali di sini. Pada mulanya orang kafir Quraisy cuba melarang Abdul Muttalib daripada menggali. Tapi akhirnya mereka mengalah. Dan akhirnya Abdul Muttalib terus menggalilah sampai dikawal oleh anaknya bernama Al-Haris. Anak Abdul Muttalib ni ada 10. Yang terakhir sekali ialah Abdullah. Kisahnya tu panjang. Sehingga Abdullah tadi pernah dinazarkan untuk dikorbankan. Abdul Muttalib pernah bernazar, kalau aku mendapat 10 orang anak laki-laki, maka aku akan korbankan salah seorangnya ke Kaabah. Bukan korbankan salah seorang daripadanya ke Kaabah. Maka dibuat undian lah, kan? Masa tu tak tentu lagi siapa. Maka dibuat undian siapa nama akan naik. Dibuat undian beberapa kali, maka yang naik itu nama Abdullah, iaitulah ayah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam tu. Banyak kali dibuat, nama Abdullah tak naik. Akhirnya nak dikorbankan. Bila nak dikorbankan, abang-abang kepada Abdullah rasa macam janganlah ayah, kan? Pujuk ayah, janganlah dikorbankan adik kita. Akhirnya bila mendapat rayuan daripada abang-abang dia, maka akhirnya tak jadilah dikorbankan Abdullah. Kemudian mereka pergi kepada seorang dukun wanita, seorang dukun ataupun pawang wanita daripada Bani Sa'ad. Dia ni macam pandailah meramalkan seperti itu, dukun. Kan? Dia meramal, dia kata,
Jadi mereka minta pandangan daripada dukun tersebut. Dukun tu beritahu bahawa kalau seandainya nak membebaskan Abdullah ini, maka naklah diganti dengan setiap kali buat undian tu diganti dengan 10 ekor unta. Ditebus dengan 10 ekor unta setiap kali. Kalau dibuat undian naik nama Abdullah. Dan telah dibuat undian sebanyak 10 kali. Kalau sekali undian mana 10 ekor. Kalau 10 kali undian mana 100 ekor lah, kan? Mana 100 ekor lah yang terpaksa dibayar oleh Abdul Muttalib untuk menebus anaknya Abdullah supaya jangan dikorbankan. Panjanglah cerita dia. Baik. Jadi dalam peperangan inilah syahidnya bapa saudara Rasulullah SAW bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Manakala Rasulullah SAW sendiri mendapat luka di muka dan gigi kerana dilontar dengan batu, tuan-tuan. Ni pun antara benda lah yang Nabi alami dalam hijrah, dalam dakwah Nabi. Dalam berdakwah, mana Nabi dilontar dengan batu. Kita belum apa lagi, kan? Kita hanya kadang-kadang luka sikit je, terkepit. Terpijak paku sikit, dah darah, kan? Itu. Ni luka di muka dan gigi kerana dilontar dengan batu, tuan-tuan. Lontar dengan batu, bukan lontar dengan air mineral. Bukan lontar dengan air mineral, tapi dilontar dengan batu oleh orang Taif. Baik. Kemudian Aqabah ialah satu tempat ke arah Taif di negeri Mekah, iaitu di Mina. Pada hari Nabi SAW memperkenalkan diri kepada kabilah-kabilah Arab pada musim haji. Abdul Yalil atau namanya Mas'ud atau Kinanah, dia adalah penduduk Taif yang paling tua. Nampak? Jadi kenapa Nabi kena pergi jumpa Yalil ni? Abdul Yalil. Ain badal ya alif lam ya lam. Abdul Yalil. Kenapa Nabi perlu jumpa dia? Kan? Kerana dia ni penduduk Taif yang paling tua lah. Mungkin Nabi akan dapat bantuan kat situ, lorong kat situ, mungkin dia boleh berdakwah. Kemudian Qarnus Sa'alif. Qarnus Sa'alif ialah nama tempat, jaraknya daripada Mekah ialah kadarnya perjalanan sehari semalam. Jadi Nabi pernah sampai ke Qarnus Sa'alif ni setelah Nabi beredar, setelah dihina oleh kaumnya daripada Taif. Jadi Nabi tak pasal lah, Nabi telah berjalan jauh kerana kecewa tadi, sampailah satu tempat bernama Qarnus Sa'alif. So, apakah pengajaran daripada hadis ini? Antara pengajaran pada hadis ini, pertama, hadis ini menyatakan sejauh mana sayangnya Rasulullah SAW kepada kaum baginda Rasulullah, pada kaum dia, pada umat dia, dan kesanggupan bersabar atas tindakan mereka menyakitinya, serta kemaafan terhadap mereka yang telah bertindak liar kepada Rasulullah SAW. Ada sifat yang ada pada Nabi lah, penyayang. Sifat ada pada Nabi. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa rabbul 'arsyil 'azim. Kan? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datanglah rasul itu yang ianya daripada diri kamu sendiri, daripada bangsa kamu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisum. Azizun 'alaihi ma, sangat prihatin lah, kan? Sangat mahayati terhadap apa-apa yang kamu alami. Sangat prihatin terhadap apa-apa yang kamu alami. Anittum harisun, dan sangat menginginkan kepada kamu itu beriman. Dia nakkan kepada kaum dia, iaitu maknanya Nabi ini sifat dia antaranya azizun 'alaihi ma aritun arisun 'alaikum. Sangat
menitik beratkan kepada kaum dia. Apa yang berlaku pada kaumnya, Nabi sangat terasalah kalau berlaku pada kaum dia. Kemudian yang kedua, sangat menginginkan kepada mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Boleh. Kemudian harus bagi Nabi dan Rasul mengalami perasaan berduka dan sedih, kerana ianya adalah antara sifat manusia yang harus bagi Rasul-Rasul. Malah kesedihan Rasulullah ini ialah mengenai urusan agama. Nampak? Mana kita boleh bersedih dalam urusan agama. Kalau agama kita dipelekehkan, agama kita dihina, kan? Agama kita dicaci maki dan sebagainya, so mesti ada perasaan kita, kan? Jangan tak ada perasaan langsung. Mesti ada perasaan. Tak boleh buat macam ni. Islam ni agama yang tinggi, kan? Tak ada lebih tinggi daripada Islam. Jadi kalau ada orang hina Islam, kita lah orang ke depan. Kau jangan sebut macam tu kan. Aku tampar kan gitu. Itulah lebih kurang, bukan nak tampar pun, tapi getaklah sesiapa yang nak hina Islam. Yang ketiga, Rasulullah SAW tidak marah kerana dirinya disakiti atau kurang adab manusia terhadapnya. Malah dia bersabar demi melaksanakan urusan dakwah dan mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Inilah sepatutnya yang menjadi panduan dan telatan kepada para da'i. Da'i mana pendakwah lah. Kita sebagai pendakwah ni, kan, kita jangan anggap diri kita tak pendakwah. Kita kena anggap diri kita pendakwah. Da'i pendakwah lah. Sama ada pendakwah kepada dalam keluarga kita ataupun pendakwah dalam masyarakat. Tetap da'i pendakwah. Kalau kadang pendakwah hanya di pejabat, di tempat kerja pun pendakwah juga. Pendakwah dalam taman je, okeylah, pendakwah juga. Tapi kalau kita lagi bagus, kan, kita lagi mampu, kalau kita mampu pendakwah sampai keluar daripada taman kita. Dalam 1 Negeri Sembilan ni kita pendakwah. Pergilah berdakwah. Ajaklah kepada orang kepada Islam. Baik. Kemudian sifat Rasulullah SAW sedia memaafkan adalah satu cara menghubungkan dan menguratkan silaturahim. Sifat pendakwah ni sentiasa memaafkan. Walaupun kadang yang buat salah tu bukan kita pun. Yang buat salah bukan kita, orang lain yang buat salah, kan? Tapi kita tetap memaafkanlah, itu lebih baiklah. Takut nanti kalau kita pendek umur kan, umur kita pendek, maka kita pun mati, kita kembali ke alam barzah, maka takut nanti akhirat besok di pada mahsyar orang terpaksa cari kita lah untuk minta maaf. Jadi kalau kita nak cepat masuk syurga, so maafkanlah orang. Walaupun bukan salah kita, salah dia. Dia yang mulakan dulu, bukan kita yang mulakan, kan? So maafkanlah. Baik, kemudian memberi kemaafan kepada musuh lebih baik daripada membalas dendam, kerana perbuatan ini adalah memikat hati mereka untuk menerima Islam. Nampak? Memberi maaf lebih baik. Sebab musuh pun kadang-kadang ada jenis yang musuh kasar, kan? Kalau kat luar sana macam-macam jenis musuh. Yang tak suka Islam ramai, kan? Yang suka Islam okey juga, ramai juga yang suka Islam, walaupun mereka tak Islam lagi, gitu. Baik. Kemudian orang yang sabar dalam satu keadaan yang boleh menimbulkan kemarahan akan mendapat rahmat dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Masya-Allah. Itulah hadis tadi yang kita dapat kongsi pada pagi ni. Baik. Untuk akan datang, kemungkinan kita tak baca ada lagi. Kita nak baca fiqh. Fiqh, hari tu saya pergi ke Jakim. Saya ada beli kitab fiqh mazhab Syafi'i yang muktamad. Dia asalnya kitab Arab lah. Ada 5 jilid kitab Arab. 5 jilid. Jadi sekarang ni dia baru terjemahkan jilid pertama. Dia ada 5 jilid tebal ni kitab Arab yang baru diterjemahkan 2 jilid oleh Jakim.
Jadi kita akan gunakanlah secadang kita gunakanlah. Okey, mana kita gunakan kita ke fiqh pula. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey. Harga dia. Harga sini tak ada pula. Tak ada pula harga dia. Saya tak tahu berapa harga dia. Nah, dia ada nombor telefon sini, boleh kontak lah. Kalau beli banyak, kemungkinan boleh dapat murah. Hari itu saya beli dalam saya beli jilid 1 dan jilid 2. Lepas tu ada hari itu bawa sana. Boleh tengok. Hari itu saya beli jilid 1, jilid 2. Kemudian hadis. Kita hadis ada saya beli 2. Saya dapat diskaun sebab saya ni penjawat awam, kan, kerja Jaiz pula. Dapat diskaun 25%. Berapa, saya tanya berapa harga ni semua? Alah, 113 ringgit je Ustaz, kata. 4 buah 113 ringgit. Tuan. Mana 2 kitab tu dan 2 lagi kitab hadis saya belilah. Ketika ada satu convention dari tu di Jakim. Cari apa? Harga. Situ tak ada tak harga. Dia tak tahu harga dia berapa sebenar. Kena kalau beli banyak mungkin boleh dapat murah lah. Diskaun situ kan. Dia beli 10 ke. Tapi telefonlah nombor tu dulu. Saya pun kadang ada masanya saya guna juga kitab ni. Ketika mengajar mana-mana, mengajar bab fiqh, kadang saya gunakan kitab ni. Tapi yang Arab lah. Yang Arab dia saya gunakan untuk sekadar panduan dan penambahan gitu. Mana jilid 1 dan 2 lebih kepada bab ibadah, bab solat, bab wuduk, bab semayang semula. Sampailah bab solat jenazah, bab jenazah. Situ dia ada jilid 1, jilid 2 lah. Baru diterjemahkan jilid 1, 2. Dia ada 5 jilid tebal bahasa Arab. Tak ada. Belum lagi. Belum ada kedai buku. Hanya ada di Jakim saja. Kena kontak nombor yang ada kat situ. Dalam tu. Tu. Ada tak harga dia? Tak ada. Baik. Kita lihat soal jawab agama muka surat apa tu? Lapan 6 soal 5. Apakah hukum mempelajari tasawuf? Apakah hukum kita belajar tasawuf? Perlu ke ilmu tasawuf ni? Imam Ghazali pernah berkata, hukum mempelajari tasawuf adalah fardu ain. Nampak? Hukum fardu ain. Kerana manusia tidak sunyi daripada aib dan kekurangan kecuali para anbiya. Nampak? Kecuali para nabi dan rasul. Semaknanya kena pelajar tasawuf. Kalau rendah sikit akhlak lah. Kalau tasawuf lagi tinggi lagi, kan? Sampai ambil tarikat, ambil ijazah daripada guru tarikat, guru-guru mursyid dan sebagainya, kan? Untuk beramal, kan? Itu lagi baik lah. Apalagi kalau kita ni dah hujung-hujung, umur dah senja ni, memang kenalah belajar tasawuf juga. Fiqh pun belajar juga. Sebab ada kadang umur dah tua, tapi bab fiqh pun tak faham. Bab solat pun masih tak faham lagi, walaupun umur dah hujung dah. Apalagi kalau bab tasawuf, kan? Macam tu. Lagi pula jauh pula. Baik. Tapi bukan semualah. Kemudian Syekh Syazali pernah berkata, siapa yang tidak mempelajari ilmu ini, nescaya dia mati dalam dosa besar dan tidak disedari. Siapa yang tidak mempelajari ilmu tasawuf, nescaya dia mati dalam dosa besar yang tidak disedari. Dia tak sedar pun.
Sebab meninggalkan salah satu daripada kepaduan. Paduan kan? Itu. Dia ada fiqh, tauhid dan tasawuf. Akhlak kan? Macam tu. Ilmu tafsir hadis ni sampingan je. Ni pelengkap. Tapi yang penting tu fiqh, tauhid dan tasawuf. Syekh Dahlan Al-Qadiri dalam kitabnya Siras At-Talibin menyatakan bahawa hukum belajar tasawuf adalah wajib ain kepada setiap mukallaf. Hal demikian kerana sebagaimana wajib islah yang zahir, begitu juga islah yang batin. Maknanya sebagaimana diwajibkan pada kita membaguskan akhlak kita yang zahir, begitu juga akhlak kita yang batin kena baguskanlah. Mana sifat hasad dengki jangan ada. Kemudian orang kata buruk sangka jangan ada. Tamak loba jangan ada kan. Riak, menunjuk-nunjuk ke orang jangan ada kan. Jadi benda tu kena bersihkanlah. Mujahadah nafsi. Istilahnya mujahadah nafsi. Mana membersihkan jiwa kita lah. Bukan makna kita nak jadi malaikat, tak ada. Oh, kau ni masuk tasawuf ni, kau ni bersih daripada dosa, nak jadi macam malaikat kan? Tak adalah. Kita mungkin tak boleh capai pada tingkatan para malaikat. Para nabi pun tak mungkin tercapai. Baik. Imam Malik pernah mengungkapkan, man tasawwafa wa lam tasfaqaha faqad tazandaka, wa man tafaqqaha wa lam tasarrafa faqad tafassaka, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang mempelajari tasawuf tapi tanpa belajar fiqh, dia menjadi seorang kafir zindik. Kafir. Siapa tasawuf tapi fiqh tak belajar? Fiqh kan belajar juga. Fiqh pun belajar. Kan? Untuk lengkapkan diri kita lah. Apalagi kalau di tempat kita tu ada orang yang alim. Apalagi tempat kita ada orang alim yang boleh kita mengajar, berguru dengan dia, kita ambil kesempatan. Tapi sayang kadang-kadang ada tempat kita orang alim tapi kita tak ambil kesempatan. Sedangkan orang lain ambil kesempatan. Orang luar yang ambil. Orang luar mengutip mutiara-mutiara daripada apa yang ada pada orang alim tadi yang disampaikan. Tapi orang yang di tempat kita sendiri buat tahu je. Sebab masing-masing menyangka masing-masing lebih alim, bijak, pandai dan sebagainya, tak perlu lagi nak mencari ilmu. Betul. Baik. Jadi Imam Malik kata, siapa pelajari tasawuf tanpa belajar fiqh, dia menjadi seorang kafir zindik. Siapa belajar fiqh tanpa belajar tasawuf, dia fasik. Wa man tafaqqaha wa lam yatasarraf faqad tafassaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa menghimpunkan keduanya, nescaya dia tahqiq. Tahqiq ni kuatlah. Kuat, mantap. Macam tu. Kuat dan mantap orang tu. Jadi kalau nak kuat mantap, mestilah belajar semua ilmu. Tapi ilmu bersilat, ilmu mak kilau perlu tak ustaz? Perlu jugalah, sampingkan je. Sampingkan juga. Maknanya ilmu mempertahankan diri pun perlu juga. Tapi yang paling ni penting fiqh. Bab hukum akam. Bab hukum akam fiqh. Bab tauhid ni lebih pada akidah. Akidah supaya jangan kita mensyirikkan Allah Taala, jangan menserupakan Allah Taala dengan sesuatu, kan? Jangan mentajsimkan Allah, menjisimkan Allah Taala. Itu kena belajar ilmu tauhid, akidah. Tasawuf pula untuk membersihkan jiwa kita. Jiwa kita. Kalau ada tauhid, ada fiqh, tapi tasawuf pun tak ada pun tak boleh. Jadi kita akan sombong, belagak kan? Sebab tak ada pembersihan jiwa lah. Syaitan duk bersarang dengan dalam hati kita. Nauzubillah min zalik. Baik, Ibnu Ajibah pernah berkata, orang yang mempelajari tasawuf tanpa fiqh menjadi kafir zindik kerana dia mengucap dengan cara terpaksa tanpa mengetahui hikmah dan hukum-hukumnya.
Manakala orang yang belajar fiqh sahaja tanpa tasawuf jadi fasik kerana dia beramal tanpa memberikan sepenuh tumpuan dalam beramal, hati dan perasaannya kepada Allah Ta'ala. Ini menyebabkan amalannya tidak ikhlas. Amalan tak ikhlas lah. Sebenarnya dalam konteks solat itu pun, dalam solat pun ada ditekankan tasawuf. Walaupun solat ni fiqh, solat ni fiqh, buat ibadat kan. Tapi dalam masa sama, dalam solat kan ada ditekankan khusyuk dalam solat. Khusyuk itu mana tasawuf lah. Kat situ pun adanya tasawuf itu secara tak langsung kan. Dan kita niat ikhlas tersolat tu niat kerana Allah pun tasawuf juga. Rukun qalbi lah. Rukun qalbi maknanya niat ikhlas pada Allah. Sampai itu kita ditekankan khusyuk dalam solat, menumpukan sepenuh perhatian kita solat. Itu pun ada tasawuf dalam solat. Gitu. Dan kita merasakan diri kita ni sangat hina kan, berhadapan dengan Allah Ta'ala, dan kita berhadapan dengan Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Itu doa Allah. Bagaimana kalau kita menghadap Raja? Macam mana kita menghadap Raja? Menghadap Sultan macam mana? Tentulah dengan kod dia kan, dengan pakai smart dia, dah lah. Dengan pakai kopiah songkok dia, semua smart lah, kasut berkilat kan, gitu. Yalah, nanti takut kena Sultan tegur, dia kau kata kasut kau ni kenapa ni berkapang ni, nampak? Jadi malulah dengan Sultan. Jadi macam mana kita menghadap Raja Sultan dengan pakaian smart, kemudian dengan adab kita berada depan Sultan kan, dengan siap sembah macam tu kan, sembah Sultan kan, dengan sebut nama Sultan Tengku, ya tuanku kan. Itu kita ni menghadap Allah Ta'ala ni, lagi gajah daripada gajah tu kan. Sepatutnya kita lebih khusyuk dan adab kita kepada Allah Ta'ala lah, lebih tinggi adab kita, sebab dia gajah segala gajah, itu Allah Ta'ala. Gajah biasa pun kita dah jaga adab, takut nanti kita buat benda yang dia boleh murka, takut terlanggar kaca ke, terlanggar batu ke, terlanggar kayu ke sebenarnya kan, terlanggar kursi ke, takut nanti Sultan marah. Betul? Baik. Jadi Ibn Ajibah berkata, orang yang mempelajari tasawuf tanpa fiqh menjadi zindik kerana dia mengucap dengan cara terpaksa tanpa mengetahui hikmah dan hukum-hukumnya. Manakala orang yang belajar fiqh sahaja tanpa tasawuf menjadi fasik kerana dia beramal tanpa memberikan sepenuh tumpuan hati dan perasaannya kepada Allah Ta'ala. Ini menyebabkan amalannya tidak ikhlas. Amalan tidak ikhlas kepada Allah Ta'ala. Sementara tahqiq mana kuatlah. Tahqiq ni asal bahasa Arab. Sementara tahqiq hanya diperolehi melalui fiqh dan tasawuf. Fiqh ni umpama macam kulit lah. Fiqh ni macam kulit, tasawuf ni macam isi. Tak boleh kita ambil isi, kulit tak ambil. Ataupun ambil kulit, isi tak ambil. Sebab ada yang belajar tasawuf dia ambil mudah dalam bab fiqh. Dia melanggar je hukum makam ni, melanggar je sebab dia kata, oh aku ni orang tasawuf kan, aku ni orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi benda-benda yang haram ni halal bagi aku. Arak ke, judi ke, zina ke, halal pada aku, dia tu. Sebab aku ni orang yang berdamping diri dengan Allah Ta'ala. Dia tak betul lah. Pahaman dia macam tu, dia terpesong lah, betul? Gitu. Baik. Sementara tahqiq hanya diperolehi melalui fiqh dan tasawuf, sehingga seorang itu dapat melaksanakan sembarang kewajipannya berdasarkan ilmunya dan melakukannya dengan sepenuh hati. Oleh itu jelas bahawa tasawuf dan fiqh itu dua ilmu yang saling melengkapi antara satu sama lain. Tidak sempurna fiqh tanpa tasawuf, sebagaimana pincangnya tasawuf tanpa fiqh. Kan? Itu sebabnya kita berhati-hati jugalah. Jangan takut nanti sembahyang pakai niat. Ada orang bila kata dia rasa dia dah dekat dengan Allah Ta'ala, bila dia dah rasa dia dah bersebati dengan Allah Ta'ala, kan,
bersatu dengan Allah Ta'ala, dia merasakan bahawa sembahyang tak wajib, hanya cukup pakai niat je lah. Niat solat dah selesai, tak perlu macam yang kita buat. Tak perlu nak angkat wudu, tak perlu nak pakai menutup aurat, tak perlu nak datang ke masjid atau surau, tak perlu nak angkat takbir, tak perlu nak baca Fatihah, tak perlu ada rukuk dan sujud, tak perlu ada tamakninah, kan? Tak perlunya duduk tahiyat awal, tahiyat akhir. Tak perlu, dia kata. Cukup niat je. Okey? Bagaimana kalau seandainya makan pakai niat? Cakap dia. Tuan kata kalau sembahyang cukup pakai niat je. Cuba tuan-tuan makan pakai niat, boleh tak? Makan pakai niat, macam mana tuan? Kebulu lah tuan. Tak boleh. Sebab ini syariat Nabi. Islam dah kata aqimus solah wa atuz zakah, dirikan sembahyang, tunaikan zakat. Nampak? Ayat Quran sebut. Dirikan sembahyang, wajib dirikan sembahyang semalam. Walaupun kau rasa kau dah sampai tingkatan orang-orang yang siddiqun, orang-orang yang mukarrabun, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala pun, walaupun rasa kau dah sampai tingkatan macam tu, tetap sembahyang tetap wajib. Nabi pun lagi hampir kekasih Allah Ta'ala, kan? Nabi kekasih Allah, seorang Nabi dan Rasul. Dan Nabi ni ialah ketua kepada segala Nabi dan Rasul. Kalau Nabi pun solat, ambil wuduk dan sebagainya, kita pun kena solat lah. Jangan kita rasa, makam aku dah tinggi, makam aku ni makam yang lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Wah, lagi hebat pula. Tak perlu solat, pakai niat sudah. Cuma makan pakai niat je. Cuma dia kalau dia bersama dengan isteri dia, dia nak jimat isteri dia. Dia nak jimat isteri dia, cukup pakai niat je lah. Macam tu. Boleh? Memampir kata. Dia cakap rumah cukup pakai niat je lah, jangan kata. Tak nak pula pakai niat, kan? Kan tak terasa pula nikmat dia, kan? Dia sebenarnya bersetubuh pakai niat je. Baik, soalan ke-6. Apakah faedah mempelajari ilmu tasawuf? Apakah faedahnya? Jawapan, tasawuf dipelajari untuk mendidik hati dan untuk mengenali makrifat. Makrifat mana mengenal lah Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Seperti mana kata Ibnu Ajibah. Ibnu Ajibah ni dia selalu bagi pandangan dalam kitab hikam. Dalam kitab hikam yang dikarang oleh Syekh Ibn Athilah Sakandari, Ibn Ajibah selalu bagi pandangan-pandangan dia lah dalam mensyarahkan kitab hikam. Kata Ibn Ajibah, dia kata hasil mempelajari tasawuf adalah untuk melepaskan diri daripada runtunan hawa nafsu, memelihara hati daripada sifat keji, dan akhlak dengan akhlak yang mulia. Nampak? Itu antara natijah matlamat tasawuf, untuk nak lepaskan diri kita daripada runtunan hawa nafsu yang selalu ngajak benda tak elok lah. Ngajak benda yang tak elok. Supaya kita sentiasa kita sental lah, bersihkan jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah, hasad, dengki, buruk sangka, sedap, macam tu. Baik, apakah tujuan pembahasan tasawuf? Tasawuf adalah ilmu yang membincangkan tentang zat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tinggi, untuk membolehkan seseorang hamba mengenalinya berdasarkan ayat-ayat bukti-bukti yang ditunjukkannya. Tasawuf juga membimbing jiwa, hati dan ruh agar menyucikannya. Nampak tasawuf untuk membimbing jiwa kita, hati kita, ruh kita agar sentiasa menyucikan Allah Ta'ala, mentakdiskan Allah. Dan tasawuf ni biasanya dia ada kaitan juga dengan tauhid, akidah. Akidah dengan tauhid ni dia lebih kurang sama je dengan tasawuf. Dia tak larilah macam tu. Dia ada kait-kait. Tasawuf menitik beratkan persoalan akhlak.
dengan menggalakkan sifat-sifat mahmudah, terpuji, seperti sabar, berkata benar, tawakal, kan, zuhud, wara', kan, tawaduk, kan, merendah diri, kan. Itu antara akhlak-akhlak terpuji dalam tasawuf. Itu juga kalau kita dalam pengajian. Dalam pengajian kita kena ada adab dengan guru kita. Kalau dalam pengajian kita tak ada adab, mana kita tak ada tasawuf. Kita masuk dalam satu pengajian agama, tapi kita tak ada adab. Leka berborak, kan. Mana tak ada tasawuf lah. Sedangkan tasawuf penting. Adab di depan guru mengaji, kan. Macam mana para sahabat ketika duduk depan Nabi, kan, mereka tunduk mendengar, khusyuk mendengar segala peringatan-peringatan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu juga kita apabila ikut pengajian agama, kita dengar dengan khusyuk. Jangan duduk leka main handset, kan, tengok video, tengok YouTube, kan. Mana kita tak menumpukan, ataupun ketika kita leka berburak, mana tak ada tasawuf lah. Macam tu. Walaupun kadang-kadang pengajian tu bab fiqh, walaupun guru menyampaikan bab fiqh, tapi adab dengan guru tu tasawuf. Nampak adab kita dengan guru, kan, mana kena agak adab. Jangan buat benda yang bukan-bukan. Jangan berborak, jangan bercerita, jangan potong cakap guru ketika guru tengah menyampaikan ilmu. Ketika guru dah habis bercakap, guru buka soalan, baru boleh tanya. Kalau guru tengah mengajar, kita potong cakap guru, mana tak ada adab lah. Macam tu. Tak ada adab. Macam tu. Baik. So, apakah matlamat mempelajari tasawuf? Jawapannya antara matlamat mempelajari tasawuf termasuklah makrifat. Apa makna makrifat? Mengenali Allah Ta'ala, melalui cara beribadah kepadanya dengan bersungguh-sungguh lah. Nampak? Bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Ta'ala. Menjadda wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh, nescaya dia akan dapat. Kemudian penyucian, pembersihan dan peningkatan jiwa sehingga dia layak memperoleh makrifat ilahi. Macam tu. Kemudian membina masyarakat yang sejahtera dengan asas yang baik, akhlak yang mulia, berpegang dengan peraturan agama, dan jalan-jalan rahsia kesufian yang meningkatkan martabat pengamalan. Boleh? Kemudian tujuan tasawuf. Sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab. Habis perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan kita yang saya curi masa tuan-tuan ni, hujan ni sedap tidur. Kena pula hujan pagi, kan. Oi, sedap betul selimut, kan. Payah betul nak bongkar ni. Payah nak bongkar. Kalau semangat tak kuat dah, memang tak bongkar dah. Alhamdulillah tuan-tuan semua semangat kuat ni. Nampak? Semangat kuat dia sampai. Kalau tidak, tergolek dia ke rumah tu, bergulung. Bergulung ke rumah kan, hujan ni. Saya pun sesema daripada semalam. Sesema demam. Tapi gagahkan jugalah tu adik pada pagi ni. Saya pun tadi alam tak. Saya tadi lah. Dalam 3 hari tak betul, kan. Sebenarnya pun tak ahon. Hujan ni, kan. Okey. Dah sesuai harga ni? Apa? Tak ada apa, kan? Tak ada, kan? Dia tak ada harga. Belum masuk. Sebab saya hari tu pun first time tengok buku ni. Sebelum ni tak pernah jumpa. Mana baru diterbitkan. Ya. Baru 2 jilid. Kalau Arabnya baru 1 jilid. Maknanya kalau dia terjemahkan semua, kemungkinan akan ada 10 jilid lah. 10 jilid akan ada. Sebab bahasa Arabnya ada 5 jilid tebal. Ada kat rumah saya tu, yang Arab itu. Saya pun kadang pakai juga kitab tu, rujuk kalau mengajar fiqh lah. Fiqh guna pakai. Ini tuan-tuan senang, dia dah terjemahkan. Tak ada pening-pening kepala. Dan banyak masalah-masalah yang rumit-rumit dia hurai kat situ. Masalah yang rumit-rumit
masa yang halus-halus banyak dihurai dalam tu. Ini kaul muktamad dalam mazhab Imam Syafi'i lah. Jadi kita nak guna bilik satu ni lah Ustaz. Pakai satu dululah. Macam tu. Kalau Ustaz boleh sembihkan tu Ustaz. Kalau Nanti saya tanyalah telefon harga JAKIM. bilik Ustaz itu. Sekarang ni online je. Online je. Transfer duit online. Beli satu lah. Satu ni pun tak bila nak habis. Satu saja. Cuma tak tahu bila nak. JAKIM lah. JAKIM punya. Jom pun boleh. Itu pun dia ada tunjuk tempat scan tu. Ustaz scan sini lah. Kalau Ustaz nak bayar online, dia ada banner tu kan, banting tu dia tunjukkan. Dia kod, QR code dia tunjukkan saya. Nanti dia post lah. Nanti dia post lah. Dia bagilah alamat kita. Ada. Sekarang ni online je. Mudah. Saya pun banyak beli kitab macam online je. Sebab macam kita Arab, di Serbat memang payah nak cari kita Arab. Saya beli online je. Daripada Kelantan, daripada Terengganu, kadang daripada Mesir pun saya order juga. Daripada Mesir, daripada Indo pun kadang saya order juga. Secara online dia mudah. Kalau Al-Quran tulis online okey. Ya? Al-Quran tulis online. Boleh, tapi yalah biasakan dia tulis situ kat kotak tu. Ni adalah buku agama. Kan biasa tulis. Dia minta supaya orang yang menghantar barang kan, supaya menghormatilah. Itu. Buku agama banyak. Dia tulis kemananya orang yang hantar buku tu dia akan tulis tu ini buku agama. Gitu. Buku Quran. Dia akan hormatlah gitu. Boleh lah beli buku Al-Quran online. Boleh? Tapi dengan syarat dia itulah, packing tu lah. Biasa dia ada pelan. Ya, packing baik kotak. Macam tu. Ya. Dia kena packing cantik lah. Tak boleh main packing sede-sede je. Dia packing betul lah. Biasanya kalau orang-orang yang menjual kitab online ni, dia akan packing cantik-cantik. Dia packing lawa-lawa. Baru dia akan hantar lah. Gitu. Okey habis Ada soalan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sariqa wa ala mutaqabbala rizqan halalan barakatan katsira. Wasi'na fata ya alimna wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana ta'arifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qabalallahu minkum. Semua jemaah jangan balik dulu, jemput minum. Saya dah ada kan ya. Jangan balik ikut. Disilakan. Si Bakri tengok apa tadi Google pun belum ada lagi nah. Belum. Belum ada kontak direct apa.